نبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, insyaAllah kita akan menggunakan sepanjang pengajian bersama dengan saya menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di taman kisah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah membicarakan berkaitan dengan mukadimah yang tuan kitab kita susun, Al-Fadil Ustaz Zamri hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan guru saya yang menyusun ataupun yang mengambil beberapa hadis Nabi kemudian membuat kitab ini. Yang mana kita sebut pada pertemuan yang lalu, insya-Allah pada pagi ini kita akan mulakan dengan hadis yang pertama. Kita akan mulakan dengan hadis yang pertama yang dibawa oleh tuan kitab kita. Seperti yang saya sebut juga pada pertemuan yang lalu, dalam sebahagian besar daripada kitab ini menceritakan tentang hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut. Nabi cerita tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu. Walaupun tak semua Nabi, tapi disebut sebahagian besar daripada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah setiap kali apabila disentuh berkaitan dengan Nabi-Nabi yang disebut oleh tuan kitab kita akan cerita. Walaupun bukan secara lengkap, mungkin kita akan ceritalah sikit bagaimana riwayat hidup ataupun apa yang pernah berlaku kepada Nabi tersebut insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membawa kisah berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kisah berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah ataupun nama Nabi Adam alaihi salam sebanyak 25 kali. Allah sebut nama Nabi Adam tuan-tuan berapa kali? 25 kali. Kita pernah sebut, kita pernah cerita panjang lebar tentang cerita Nabi Musa alaihi salam, nama yang paling glamour dan paling banyak Allah sebut dalam Quran. Kemudian nama yang kedua yang Allah sebut yang terbanyak juga ialah nama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang nanti kita akan cerita kisah baginda Nabi Ibrahim. Yang mana pada pagi ini kita akan cerita kisah Nabi Adam alaihi salam yang Allah sebut nama baginda, manusia pertama, human being, manusia pertama yang Allah sebut, yang diciptakan oleh Allah, Allah rakam dalam Al-Quran.
sebanyak 25 kali. Baginda Nabi Adam alaihi salam mempunyai zuriat keturunan sebanyak 40 orang anak. 20 orang lelaki, 20 orang perempuan. Sekali mai kembar laki perempuan, sekali mai kembar laki perempuan. Bermakna Siti Hawa, isteri Nabi Adam alaihi salam, beranak 20 kali. Daripada 20 kali menghasilkan 40 orang anak, yang mana kembar laki perempuan, kembar laki perempuan. Baik. Sebelum kita nak cerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, ada makhluk yang pernah menginap di bumi, yang duduk di bumi, yang dulu ni mai duduk di bumi, yang malaikat-malaikat sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam Al-Quran, berdasarkan ayat Quran yang biasa kita dengar, yang sebahagian besar daripada kita hafal awal daripada surah Al-Baqarah, apa yang Allah Ta'ala sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala rakamkan ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Sebahagian besar daripada kita hafal ayat ini. Ketika mana Allah sebut kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku nak menjadikan satu khalifah fil ardi, atas muka bumi, kata Allah. Ayat Quran ni tak ada dalam kitab. Tuan-tuan duk cari dalam kitab tak jumpa. Sekali baru kita baca hadis dia. Bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi, malaikat yang pada ketika tu dengar penyataan daripada Allah Subhanahu wa taala, malaikat jawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat kata kepada Allah, kenapa engkau nak jadikan di bumi makhluk yang may yufsidu fiha, yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, wa yasfiku ad-dima', dan menumpahkan darah? Tuan-tuan, sebab apa malaikat sebut seolah-olah macam tahu apa yang pernah berlaku dulu? Sebab mengikut kepada rekod, Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan makhluk lain sebelum daripada manusia turun di atas muka bumi, yang bernama jin, jan dan juga han, yang mana mai daripada golongan jin-jin. Tuan-tuan, rupanya sebelum kita pernah menginap duduk di bumi haji, jin pernah duduk di atas muka bumi. Bila jin duduk di atas muka bumi, depa ni lah yang buat kerosakan sebahagiannya. Jin ni dia lebih kurang macam kita, cuma dia beza diciptakan daripada api. Dia juga ada jantan, dia juga ada betina, dia juga ada lelaki, dia juga ada perempuan, dia juga ada yang beriman, dia juga ada yang kafir, dia juga ada yang tua, dia juga ada yang muda, dia juga ada yang hidup, dan dia juga akan mati, dan juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama macam kita manusia. Cuma bezanya depa lebih awal turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ni berbanding manusia. Tuan-tuan, bila depa turun, bila buat kerosakan di atas muka bumi, menumpahkan darah banyak, Allah hantar malaikat mai ambush depa, serang depa, halau duduk di tempat lain selain daripada duduk di sini. Maka jin-jin ini dihalau duduk di mana, tuan-tuan? Di pulau-pulau, di hutan-hutan, di tasik-tasik. Oleh kerana tu, bila kita pi ceroboh, bila kita pi teroka masuk tempat baru, mintalah berlindung banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tempat-tempat sebahagian besar yang manusia tak duduk, didiami dan diduki oleh jin-jin ini. Tuan, sebab itu kita kena banyak minta berlindung daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindung. Kerana apa? Sebahagian besar daripada jin ni ada yang beriman, ada juga yang tak beriman. Ada yang beriman dia nakal,
Dia nakal. Dia beriman tapi dia nak mengusik juga. Dia nak kacau juga. Dia nak goda juga manusia. Dia nak ganggu juga manusia pun ada. Ada yang kafir, yang dia kafir tapi dia tak kacau manusia pun ada. Ada kafir yang dia kacau manusia pun ada juga. Bermacam-macam, berbagai-bagai jenis jin ni. Dan antara jin yang paling famous, yang kuat, yang ranking dia hebat, apa dia tuan-tuan? Daripada kalangan jin Ifrit. Nanti bila masuk cerita Nabi Sulaiman, kita akan cerita tuan-tuan, bagaimana jin Ifrit, golongan-golongan jin ini berada di bawah pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, berkhidmat 100% penuh, takut betul dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nanti kita akan cerita. Baik. Merujuk kepada inilah malaikat tanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan makhluk yang nanti akan buat kerosakan, akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kata malaikat, kami ni hamba yang sentiasa bertasbih dan menyucikan engkau ya Allah. Kan malaikat ini makhluk yang diciptakan daripada cahaya yang tak ada nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Kita oleh kerana ada nafsu, iman kita yazid wa yanqus. Kadang-kadang menambah, kadang-kadang kurang. Adapun malaikat dia tak bertambah, dia tak berkurang, dia duduk tengah tu. Sebab itu ada ranking manusia, ada golongan manusia yang dia betul-betul ikhlas kerana Allah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, darjat kedudukan dia lebih tinggi daripada malaikat. Kerana dia boleh melebihi daripada malaikat, kerana ranking malaikat ataupun iman malaikat dia tak bertambah dan tak berkurang. Tapi manusia, kata Imam Nawawi apa dia? Yazid, kadang-kadang bertambah, wa yanqus, kadang-kadang kurang. Maka oleh kerana tu malaikat ni dia tak ada nafsu. Dia tak fikir tidur macam kita. Dia tak fikir makan macam kita. Dia tak fikir nak pergi berjalan macam kita. Dia tak fikir nak berkahwin macam kita. Dia tak fikir macam kita fikir dah. Oleh kerana dia tak bernafsu, dia bila Allah suruh dia beribadat, beribadat dia. Allah suruh dia sujud, sujud dia. Allah suruh dia rokok, rokok dia. Allah suruh dia tasbih, tasbih dia. Maka kata malaikat, sedangkan kami ni yang sentiasa bertasbih kepada engkau ya Allah. Bila malaikat sebut macam tu tuan-tuan, Allah balas dengan satu jawapan. Allah Ta'ala kata apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku lebih mengetahui ma la ta'lam, daripada apa yang tidak kamu ketahui. Aku lebih tahu daripada apa yang hampa tak tahu pun sebenarnya. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah mula mencipta Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, cerita riwayat tentang satu malaikat yang Allah utuskan untuk turun di bumi untuk himpun tanah-tanah yang mai turun ke bumi, ambil tanah tu, ambil tanah ni kan. Kita pernah tahu cerita tu. Mula-mula malaikat turun, malaikat ni turun, bumi tolak, bumi tak bagi. Patah balik dia naik. Kemudian Allah kirim pula malaikat yang kedua pun sama juga. Bumi tak bagi, bumi kata lagu mana aku boleh bagi, sedangkan nanti ni dengan aku ataupun dengan daripada akulah, daripada tanah ni dia akan buat kerosakan, akan buat maksiat. Tanah tak mau, kata bumi, bumi tak mau bagi. Akhirnya turun mai malaikat. Sebahagian riwayat kata ada malaikat Israel. Mai turun mai, tak cakap banyak, ambil sebahagian tanah ni, maka diciptalah Nabi Adam alaihi salam. Baik, mari kita tengok dalam kitab kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala surati tuluhu 60 zira'an, falamma khalaqahu qala izhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati julusun,
fastami' ma yuhayyunak fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alaikum wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Falam yazal khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla Adama ala suratih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan ciptaan yang sempurna. Allah menciptakan Nabi Adam ni tuan-tuan dengan keadaan yang paling perfect, yang paling sempurna. Nabi Adam dia berbeza dengan kita tuan-tuan. Nabi Adam dia tak lalui proses macam kita. Nak hidup, nak boleh main di atas muka bumi ini dia tak sama. Nabi Adam dia diciptakan dalam keadaan terus main. Dalam umur 33 tahun dalam keadaan dah dewasa. Bagi kita manusia selepas daripada Nabi Adam, dah lalui proses yang banyak. Bermula daripada alam roh, kemudian masuk ke dalam alam rahim 9 bulan. Kemudian daripada alam rahim turun pula mai ke alam dunia. Mai ke alam dunia pula kita melalui proses yang pertama apa dia? Melalui proses zaman kanak-kanak. Lepas tu mai pula proses zaman remaja. Lepas tu mai pula proses zaman dewasa. Lepas tu mai pula proses zaman makin berusia, makin berumur, makin tua dan akhirnya meninggal dunia. Perubahan muka, tubuh badan, wajah kita ni dia berubah-ubah mengikut kepada peringkat proses pembesaran manusia. Adapun Nabi Adam alaihi salam, tak tuan-tuan. Lagu mana Allah ciptakan dia di syurga, begitulah Allah matikan Nabi Adam alaihi salam dengan rupa paras yang sama, tak berubah sikit pun. Tak berubah sikit pun. Begitulah Allah cipta Nabi Adam, begitulah Allah matikan Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam pada hari Jumaat, Allah turunkan ke dunia pada hari Jumaat, Allah matikan Nabi Adam juga pada hari Jumaat. Nabi Adam alaihi salam. Baik. Tuluhu situna zira'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggi Nabi Adam alaihi salam, tinggi Nabi Adam ialah 60 hasta. Tuan-tuan, 60 hasta ni terang mana? Kita bayang dengan ketinggian pokok nyok kita lah ni. Pokok nyok hak standard tu, bukan hak pandan tu. Kalau hak pandan tu dia kemetot. Hak pandan tu dia dah kacuk pi kacuk mai, dia jadi bukan dia dah. Hak yang standard, hak asal yang duduk di kampung kita tu. Tara tu. Kan ada pernah sampai kepada kita gambar-gambar yang tuan-tuan pernah tengok, ada satu orang tukang jahit, depa jahit baju jubah ukuran saiz Nabi Adam alaihi salam. Wallahu alam sejauh mana kesahihan ataupun betul ke tak betul tinggi besar yang depa buat tu, tetapi kalau mengikut kepada hasta yang betul seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, hasta ni tuan-tuan bukan hasta kita. Hasta kita pun sebenarnya kuih kecil dah. Hasta kita duk kira hasta kita ni pun kuih kecil dah. Kan? Kalau tanya budak-budak lah ni, bentuk kiraan orang-orang dulu pun dia tak kenal dah. Jengkai pun dia tak tahu dah jengkai. Kan jengkai pun dia tak kenal dah. Hun apatah lagi hun pun tak kenal. Tanya hun dia apa? Dia hun, dia ingat bihun, bukan bihun. Hun ni pun sebahagian daripada ni juga, sebahagian daripada bentuk ukuran. Kan kita ada jengkai, kita ada hasta, kita ada depa, kita ada beberapa kaki langkah lah apa, semua kiraan orang-orang dulu. Bila cek balik tuan-tuan, wallahu alam sejauh mana kesahihan, tapi mengikut kepada gambar yang ditunjukkan memang tinggi besar betul. Memang tinggi dan besar betul. Tinggi Nabi Adam alaihi salam 60 hasta dan lebar Nabi Adam alaihi salam 7 hasta aja.
Kira masuk masjid kita ni, masuk masjid kita, Masjid Bukhari ni, boleh sembahyang tapi di tengah-tengah ni boleh. Kalau di depan ni pakai tak lepas dah, berdiri tak lepas. Barangkali lah diri tak lepas, tapi duduk di tengah-tengah tu boleh. Nak abadnya kata tinggi Nabi Adam alaihi salam. Falamma khalaqahu, tuan-tuan, bila Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dalam sebagai riwayat diceritakan sebelum daripada dimasukkan roh, sebelum Allah masukkan roh ke dalam Nabi Adam alaihi salam, ketika jasad Nabi Adam dah disiap buat, tuan-tuan, jasad Nabi Adam ditinggalkan sebentar. Tinggal itu bukan pasal apa. Pada masa tu para malaikat dan juga iblis, jin pada masa tu mai tengok keadaan tubuh Nabi Adam alaihi salam. Dia pemai, tuan-tuan, dia pemai tengok. Iblis pada masa tu dia timbul rasa cemburu. Perasaan pertama dia timbul, dia mai rasa cemburu, dia mai tengok apa yang depa duk sebut sangat pasal Adam ni, pasal apa. Maka iblis mai tengok, tuan-tuan. Iblis mai tengok, iblis mai perhati, dan iblis masuk ke dalam badan manusia, badan Nabi Adam pada masa tu sebelum roh dimasukkan. Dia masuk, kemudian dia keluar. Dia kata apa? Oh, dia kata rupanya dalam badan manusia ada rongga, dia kata. Rupanya dalam badan manusia ada lubang-lubang, ada kawasan-kawasan yang boleh aku masuk, dia kata. Kalau macam ni, nanti aku akan masuk. Iblis kata masa tu. Kalau macam ni, nanti ni senang sangat kalau manusia ataupun Adam ni digoda oleh orang lain. Tuan-tuan, nanti ni betul lah bagaimana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi, suruh semua makhluk, suruh malaikat dan juga iblis sujud kepada Nabi Adam pada masa tu, semua malaikat sujud, fasajadu illa iblis. Semua malaikat dengan serta-merta sujud dengan arahan Allah kecuali iblis. Kerana dia ingkar, dia tak mau, sehingga dia berjanji, dia minta kepada Allah supaya di-extend, ditambahkan usia umur dia untuk dia nak supaya manusia akan digoda ataupun diganggu oleh dia nanti. Baik. Qala falamma khalaqahu, selepas dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan roh, ditiupkan roh, qala izhab fasallim ala ulaikan nafar. Bila dah ditiupkan roh, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Apa Allah sebut? Allah kata kepada Nabi Adam, izhab, pergilah kamu, fasallim ala haulaikan nafar wa hum nafarun minal malaikati julusun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah kamu kepada sekumpulan malaikat yang sedang duduk di sana. Ucapkan kepada mereka salam dan dengarkanlah baik-baik bagaimana mereka menjawab salammu. Fastami' ma yuhayyunak. Allah suruh Nabi Adam alaihi salam pergi jumpa malaikat, bagi salam, lepas tu dengar balik apa yang malaikat nak balas, apa yang malaikat nak kata kepada Nabi Adam. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kerana salam merupakan ucapan penghormatan kamu dan juga zuriat kamu. Rupanya, tuan-tuan, ucapan salam adalah ucapan yang mai daripada syurga dan dibawa turun-temurun oleh semua Nabi, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beberapa ajaran, tuan-tuan, yang dia tak pernah berubah sikit pun, bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman kita. Antaranya pada, tuan-tuan, bersin, jawab bersin, alhamdulillah, yarhamkallah. Itu zaman Nabi dulu sampai kepada zaman kita, benda yang sama. Ucapan salam pun sama, daripada Nabi dulu sampai kepada Nabi kita, ucapan yang sama. Dan ada lagi beberapa benda yang dia tak pernah berubah. Antaranya juga ialah bagaimana nak mengebumikan manusia. Cara yang sama, Nabi terdahulu pun cara yang sama, sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengan cara yang sama.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alaikum. Bila Nabi Adam pergi jumpa dengan malaikat yang tengah duduk tu, maka Nabi Adam kata assalamu alaikum, faqalu assalamu alaikum warahmatullah. Mereka menjawab wa alaikumussalam warahmatullah. Fazaduhu warahmatullah, dengan tambahan warahmatullah. Tuan-tuan, kita bila bagi salam, kita bila jawab salam, kita sunat tambah sikit. Bila orang bagi salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, tambah sikit. Bila orang tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, kita tambah sikit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tambah lagi. Kalau orang bagi salam panjang sikit lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tambah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ai ustaz, woi lain dah ni. Hak tu macam tak berapa nak biasa dengar sangat. Yang tu tambahan dia. Kalau orang yang bagi salam tu dia bagi panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, kita tambah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Dia kata ustaz, hak hujung-hujung tu nampak lagu kuai-kuai tak tahuan dah, dia kata. Hak pendek pun kita penyegan dah tuan-tuan. Kita ni bagi salam kepada orang yang kita kenal pun kita jarang-jarang dah, apatah lagi yang kita tak kenal. Dan tuan-tuan, ucapan salam sebenarnya yang paling pendek ialah salam. S-A-L-A-M tu, salam tu adalah ungkapan yang paling pendek. Sebab itu bila kita dalam mesej ke dalam WhatsApp ke apa kita yang kita duk pakai lah ni, kita boleh ucap dengan yang paling pendek kan, dengan tulis salam. Itu yang paling pendek. Tak kira lah kalau zaman dulu ketika kita zaman pakai apa, polifon tu, pakai telefon hak Nokia yang jenis dulu-dulu tu, kan zaman tu dia punya mesej dia terhad tuan-tuan. Tulis panjang-panjang assalamualaikum tu pun dah habis berapa banyak perkataan lah. Jadi bila kita nak ringkas, kita buatlah askum, lagi pak akum, macam-macam lah bentuk short form yang kita guna. Lepas tu mainlah pula 2-3 orang dia kata short form ni makna sekian-sekian, makna Yahudi lah pak. Sebenarnya tak ada masalah pun. Selagi mana short form itu kita faham kata assalamualaikum, selagi tu dia boleh digunakan. Tak ada masalah apa. Cuma dah zaman tu kita nak kena ringkas, sebab kita nak tulis benda lain lagi kan. Dulu ni mesej penuh dia hantar mai dah. Dia punya apa, notification kata mesej baru tak lepas masuk, nak kena delete hak lain. Zaman lah ni mesej beribu-ribu sampai tak delete, nak kena delete pula pasal berat sangat, terlampau banyak mesej. Kan mesej WhatsApp lah ni, dulu dia buka ahli dia berapa puluh orang je, daripada 50 ke 100 orang, daripada 100 orang ke 200 orang, daripada 200 orang kemudian mesej pula ni sampai macam tu. Tuan-tuan, bila bagi salam ni kita boleh bagi salam. Habis penyegan pun tuan-tuan, zaman lah ni dia ada apa haji? Stiker. Kan ada stiker. Orang tolong klik bagi assalamualaikum, kita cuma habis tekan nak mula perbualan tu, tekan je. Tik. Kita ambil save masuk dalam grup kita, dalam simpanan kita nak pakai, kita tekan assalamualaikum, dia akan hantar pergi ke dalam grup. Kalau yang tu pun kita penyegan, habis cerita. Nak taik pun kita penyegan, nak ambil tekan stiker tu pun kita penyegan, tak tahu nak habaq lah lagu mana. Maka tuan-tuan, ucapan salam ni kita sunat tambah dengan tambahan yang lebih panjang. Sekurang-kurangnya yang itulah hak kita sebut tadi. Assalamualaikum, tambah sikit warahmatullah, tambah sikit wabarakatuh, tambah sikit waridwanu, tambah sikit dia punya tambahan-tambahan belakang tadi. Sunat, kita dapat pahala. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Kemudian kata Nabi SAW, semua penghuni syurga diciptakan dengan rupa paras dan saiz Nabi Adam AS. Kata Nabi SAW, esok ni tuan-tuan, kita yang rupa jenis macam-macam ni, yang ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ada gemuk, ada kurus, macam-macam ni.
Kan kadang-kadang pendek kawan tu sampai orang panggil dia pendek. Oi pendek. Oi. Mai kawan-kawan ni pun kan kadang-kadang dia jumpa mbak, oi pendek mana pendek, tak jumpa lama. Kawan tu sampai nama pendek. Esok dia di syurga, bila Allah masukkan dia dalam syurga, dia dalam keadaan asal seperti mana Tok Wan kita dulu apa dia? 70 tinggi. 60 hasta punya tinggi. Dulu dia pendek, bila duduk di syurga dalam keadaan yang tinggi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam yazal khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi Adam alaihi salam, manusia makin lama mula menjadi semakin pendek. Makin lama kita ni kuih lama, kuih katit, kuih lama, kuih kemetot, kuih halus. Ni bahasa Kedah belakang ni. Kuih lama, kuih halus, kuih kecil. Zaman Nabi Adam dulu ni kuih tinggi pokoknya. Lepas tu kuih lama lah ni pokoknya pandan dengan kita lebih kurang tinggi je. Dulu nak petik jenuh ragah, ikat dengan kemplekat lah apalah, nak naik tu pun nak kena sebarang orang, bukan sebarang orang punya boleh naik. Lah ni tak keduh naik dengan tangan je. Kalih pulah boleh ambil buah. Begitulah keadaan manusia kata Nabi sampai di akhir zaman, makin lama makin rendah. Tuan tengoklah anak-anak cucu kita lah ni tanya balik darjah apa? Darjah 6 dia kata. Darjah 6 apa? Badan macam dengan budak darjah 3. Rupanya darjah 6 dah haji. Memang mengikut kepada hadis sahih yang Nabi sebut, manusia makin lama makin rendah. Baik, hadis yang selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruh atasa faqala alhamdulillah fahamidallaha biizni faqala lahu rabbuhu yarhamukallahu ya Adam izhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julusun faqul assalamu alaikum qalu wa alaikumussalam wa rahmatullah summa raja'a ila rabbih faqala inna hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum atau kama qala hadis riwayat Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharib. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan meniupkan roh, wa nafakha fihi ruh, selepas Allah meniupkan roh, atasa, beliau bersin. Tuan-tuan, roh Nabi Adam dimasukkan bermula daripada kepala. Kan kalau tuan-tuan rujuk kepada ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala, ayat Quran yang kita baca awal tadi, sambungan lepas daripada tu apa Allah Taala kata? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Apa Allah Taala sebut? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam nama-nama. Tuan-tuan, Nabi Adam ni seolah-olah Allah macam install masuk. Kan macam kita pen drive, kita nak install apa? Kita install masuk. Allah install masuk semua perkataan-perkataan, nama-nama semua Nabi Adam tahu. Nabi Adam kenal ni mikrofon, yang ni Al-Quran, yang ni serban, yang ni kitab, yang ni cawan, yang ni ayat, yang ni tisu, yang ni semua Nabi Adam tahu dah. Bila Allah masukkan roh tuan-tuan, bermula daripada kepala sampai di otak, kemudian turun sampai di mata, turun sampai di hidung. Hidung dia respon dengan mulut dia bersin tuan-tuan. Bila dia bersin, faqala alhamdulillah, secara automatik tuan-tuan, Nabi Adam dia sebut, dia kata apa? Alhamdulillah. Ni perkataan pertama keluar daripada mulut Nabi Adam bila bersin-bersin tuan-tuan, sebut alhamdulillah. Ni awal-awal keluar sebut alhamdulillah. Fahamidallaha biizni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam bersin, kemudian selepas bersin ucap segala puji bagi Allah, fahamidallah, dan Nabi Adam memuji dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, persoalan dia.
Kan? Mungkin sebahagian tuan-tuan tahu. Sebab apa bila bersin kita kena sebut Alhamdulillah? Pasal apa tak sebut Allahu Akbar? Pasal apa tak sebut Subhanallah? Pasal apa tak sebut La ilaha illallah? Ataupun tak sebut perkataan-perkataan lain? Kerana apa? Mengikut kepada kajian, saintis buat kajian apa dia? Bila kita bersin tuan-tuan, jantung kita ni dia tak pernah berhenti walau seminit pun. Kan kita kalau naik kereta, naik motor, kita berhenti, kita rehat dengan kita matikan enjin kereta motor kita. Sampai di masjid, kita tutup switch. Wak naik switch mai di masjid. Wak naik mai di atas masjid. Kereta kita hidup tak? Tak hidup. Kereta kita dalam keadaan mati. Adapun jantung kita, kita main ke, kita baca Quran ke, kita semayang ke, kita zikir ke, kita buat apa pun, hatta kita tidur sekalipun, jantung kita sentiasa buat kerja. Dia akan berhenti bila tuan-tuan? Ketika mana kita bersin. Saintis buat kajian, doktor-doktor buat kajian, bersinnya bila kita bersin, jantung kita ni akan berhenti lebih kurang 2 ke 3 second. 2 ke 3 saat. 1, 2, 3. Paling pendek 1, 2. 1, 2. Dalam duk pam tu 1, 2. Pak berhenti sat 1, 2. Dia pam balik. Kerana itulah kita disunatkan untuk sebut apa dia Haji? Alhamdulillah. Sebab berhenti 2 second tu Haji, Allah tak bagi berhenti terus. Kalau berhenti terus dia tak jadi Alhamdulillah, dia jadi Inna Lillah. Kalau berhenti terus dia tak jadi Alhamdulillah, dia jadi Inna Lillah wa Inna Ilaihi Raji'un. Dia pakai nak kena panggil buat tahlil lah, tuan-tuan. Sebab itu bila kita bersin, kita sebut Alhamdulillah. Kadang-kadang saya duk perhatilah tuan-tuan, kita hak duk pegang anak, pegang cucu ni, kadang-kadang bila duk pegang anak cucu, bila cucu bersin, cucu halus, dia bukan nak erti jawab. Tok Wan tolong jawab, Tok boleh jawab. Tapi bila Tok bersin, Tok Wan bersin, dia pula tak sebut pun Alhamdulillah. Kadang-kadang bila cucu ni sambil duk kelek cucu punya, duk sayang ni, duk pegang-pegang tu, cucu tu bersin. Bila cucu tu bersin, dia Alhamdulillah, oi cucu aku bersin, dia kata. Oh bersin, dia kata, hilang kuman-kuman. Mai tang dia bersin sampai nak reban rumah tu punya bekas bersin, tak sebut pun Alhamdulillah kadang-kadang. Tuan-tuan. Jadi benda ni dia nak kena jadi amalan kita. Dan ini sunnah Nabi. Tuan-tuan, saya tengok di kita, kalau di kalangan masyarakat Melayu kita, dia kurang amalan tentang bersin. Tapi kalau tuan-tuan duduk di Arab, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid lah, kita kata duduk dalam masjid, bila kita bersin, sebut Alhamdulillah. Satu masjid nanti balas ni. Bila kita sebut Alhamdulillah, kita bersin Hashim, sebut Alhamdulillah, lagi satu masjid akan balas Yarhamkallah, Yahdikumullah. Bunyi ni bergaung satu masjid kadang-kadang. Kadang-kadang kita duduk dalam bas, duduk dalam satu tempat, ada sebahagian orang dia balas pasal apa? Memang budaya mereka hidup. Tapi kita ni tuan-tuan, dia kurang sikit dalam bas tu. Kadang buat heran pula, dia tu bersin menyerah. Bersin apa gitu. Ada juga sampai lagu tu. Dia tak sampai apa yang Nabi SAW sebut. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallahu ya Adam. Maka bila jadi macam tu, Allah Subhanahu wa taala balas kepada Nabi Adam apa dia? Yarhamukallah, yang bermaksud semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Tuan-tuan, bila kita bersin, kita sebut Alhamdulillah, orang yang dengar dia balas apa? Yarhamukallah ataupun yarhamkallah, boleh belaka. Yarhamukallah, yarhamkallah. Maksudnya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Ada lagi balas satu lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah bagi hidayah kepada kamu dan Allah memperbaiki keadaan kamu. Wa yuslihu balakum, Allah memperbaiki keadaan kamu. Tuan-tuan, ini perkataan-perkataan yang saya sarankan sangat untuk kita amal dan kita hafal benda ni. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, izhab ila ulaikal malaikah. Pergilah kamu kepada malaikat yang berada, yang sedang duduk di sana. Ucapkan kepada mereka assalamu alaikum. Wa qalu wa alaikumussalam warahmatullah. Nabi bagi salam assalamu alaikum, kemudian dijawab oleh malaikat wa alaikumussalam warahmatullah dengan tambahan warahmatullah. Summa raja'a ila rabbih. Kemudian
Nabi Adam kembali patah balik mai kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala inna hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut kepada Nabi Adam, sesungguhnya hazihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Sesungguhnya salam ini adalah bentuk penghormatan kamu kepada kawan-kawan kamu, kepada sesama kamu, dan penghormatan kepada anak-anak kamu. Tuan-tuan, tahiyyah, maksud tahiyyah ni apa? Penghormatan. Kita nak masuk masjid, apa dia tahiyyah masjid? Kita buat tahiyatul masjid. Nama pun tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid apa dia? Sebelum kita duduk dalam masjid, kita disunatkan untuk 2 rakaat sembahyang. Tahiyatul masjid. Tak kiralah waktu mana pun kita singgah, kita lalu, kita ada wuduk, kita sembahyang 2 rakaat. Kalau tahiyatul Kaabah, bila kita masuk dalam Masjidil Haram, tahiyatul Kaabah, kita nak ucapkan penghormatan, nak tunjukkan penghormatan dengan cara kita tawaf 7 pusingan. Itu pun ada perbezaan pandangan beberapa ulama. Ada yang kata bukan tawaf, kita masuk tetap juga nak kena buat tahiyatul masjid, itu tak perlu berkali lah. Dan sebahagian kata kita buat tawaf itu tukar ataupun ganti kepada sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Ada yang kata 2 rakaat yang tawaf tu tawaf, kemudian 2 rakaat pun 2 rakaat yang lain pula. Hak tawaf tu lain, hak 2 rakaat tahiyatul masjid pun lain. Bagi kita orang Islam, penghormatan kita ialah dengan kita bagi salam sesama kita. Dan benda ini dilaksanakan daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi kita hari ini. Baik, keterangan hadis. Nabi Adam AS digelar sebagai Abul Bashar, yang bermaksud bapa manusia. Nabi Adam Abul Bashar. Abu tu maksud bapa, Bashar tu maksud manusia. Nabi Adam bapa kepada semua manusia. Beliau merupakan manusia pertama yang diciptakan, sebagaimana iblis merupakan jin pertama yang diciptakan. Allah menciptakannya dengan segenggam tanah yang diambil dari jenis tanah di bumi, dari semua jenis tanah di bumi. Ada yang putih, merah, hitam, kuning dan sawo matang. Ada yang keras, lembut, wangi, busuk dan sebagainya. Sebab itulah zuriat keturunan Nabi Adam alaihissalam berbeza dari sudut warna kulit, agama, perangai, bahasa dan bangsa. Allah menciptakan kepelbagaian ini supaya manusia boleh saling kenal mengenali. Tuan-tuan, mai daripada Nabi Adam, pecahan Nabi Adam alaihissalam ni mai berbagai-bagai warna, bentuk kulit, rupa parah kita ni. Ada yang putih, ada yang tak berapa putih, ada yang gelap, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jenis perongoi, ada yang jenis sabar, ada yang jenis marah, ada yang jenis diam, tak kata apa, senyum kenyih saja, macam-macam. Mengikut kepada tanah mana dia diciptakan oleh Allah dan keturunan mana yang dia mai. Dan dengan kepelbagaian ni tuan-tuan, nak habaknya kata penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini maha hebat dan cukup kaya. Tuan-tuan, kita duduk dalam Malaysia, kita tak pi mana-mana, kita duk berasa macam kita hebat. Sebab itu dalam rukun Islam, Allah wajibkan kita sekali buat umrah, buat haji sekali. Kerana apa? Bukan sekadar semata-mata kerana nak memenuhi tuntutan Allah, tetapi dalam masa yang sama Allah nak suruh hang perhati, pi di Mekah, rupanya ada lagi bangsa hak lagi hebat. Rupanya ada lagi bangsa hak lagi putih. Rupanya ada lagi bangsa hak lagi besar. Rupanya ada lagi bangsa hak lagi kuat. Allah nak suruh perhati. Rupanya bila kita pi dalam duk buat tawaf tu, kita boleh perhati tengok macam-macam jenis orang. Cari mai dengan cara Turkinya, dengan pegang tangan-tangan dia handu habis, kita terak habis semua. Kita hak duk jaga elok bau ni habis dengan geng-geng Turki mai. Kita hak duk baca, kita duk berasa macam kita baca kuat dah. Tengok-tengok berjerembab dengan geng-geng Indonesia lagi derah. Kita Rabbana, depa Rabbana Atina lagi derah daripada kita. Tuan-tuan, bila kita perhati tengok, rupanya ini kepelbagaian manusia. Kepelbagaian ciptaan Allah ni supaya Allah
Allah nak buat apa? Lita'arafu, kerana nak buat supaya manusia saling kenal antara satu sama lain. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dengan ciptaan sempurna. Beliau tidak seperti manusia lain yang melalui alam rahim, zaman kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Rupa parasnya juga tidak pernah berubah sejak ditiupkan roh di dalam syurga hingga turun ke bumi dan wafat dengan rupa paras yang sama. Bahkan rupa parasnya di dalam syurga nanti sama sahaja dengan rupa parasnya ketika di bumi, tidak berubah. Macam kita sebut tadi, wajah Nabi Adam dia tak berubah sikit pun. Semua penghuni syurga nanti muda-muda belaka berumur 33 tahun. Kita nanti ni akan masuk dalam syurga dalam keadaan umur kita 33 tahun. Kita bayang baliklah Haji. Dulu ni 33 punya katang lah, tak sangka tera tu. Masa tu kira bujur lalu melintang patah masa tu. Apa benda semua. Kira masa tu umur kira paling ni sekali lah, tengah-tengah kan masa tu. Kira masa tu apa belaka lah, semua handuh buat belaka. 33 umur muda. Sebab itu Nabi kan, kita pernah dengar cerita satu orang tua mai jumpa dengan Nabi, tanya kepada Nabi, aku masuk syurga tak? Nabi kata, hang tak masuk syurga. Nabi kata, teriak dia. Bila jadi macam tu, Nabi kata, maksud aku bukan kamu tak masuk syurga, tapi kamu tak dimasukkan dalam syurga dalam kondisi sekarang ni, dalam keadaan kamu sekarang tak. Kamu akan masuk dalam syurga dalam keadaan kamu muda, kamu kuat, kamu dalam keadaan yang umur kamu yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Tinggi dan lebar sama dengan saiz Nabi Adam, iaitu tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. Kita semua nanti masuk dalam syurga, amin, insya-Allah, dalam keadaan tinggi 60 hasta dan lebar kita 70 hasta. Orang masuk syurga pun dalam keadaan tu tuan-tuan, masuk neraka pun dalam keadaan tinggi macam tu. Ada sebahagian, saya pernah dengar ada satu ceramah kuliah, saya tak pastilah siapa sebut, tapi dia punya hujah dia hebat juga. Dia kata nanti ni bila masuk dalam neraka, kalau masuk dengan badan yang asal, geng-geng ataupun daripada golongan malaikat yang nak labuh, yang nak siksa, yang nak pukul dengan tubuh badan asal manusia ni halus. Halus ni tak padan, tak syok nak labuh. Tak syok nak labuh tu, mai besar sikit baru senang nak labuh, nak handuh. Baru senang nak libah ke, nak pukul ke, nak tibai ke, nak tenggelam masuk dalam bumi, wak keluar balik ke, baru senang. Sebab apa? Sebab badan besar. Kita semua mula-mula kecil, bila mai di akhirat mai bentuk tubuh badan yang asal. Di syurga pun sama, di akhirat pun sama. Di syurga pun sama, di neraka pun sama. Kemudian kata tuan kita, kesemua mereka sempurna dan segak seperti mana Nabi Adam. Tiada yang berkulit gelap, cacat, buta, tempang dan sebagainya. Kalau di dunia dia tu tempang, dia tu buta, dia tu kudung, dia tu orang yang cacat, bila masuk dalam syurga, dia sempurna macam mana manusia lain. Selepas ditiupkan roh, beliau terus diarahkan pergi mencari ilmu. Ilmu pertama yang diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam ialah ilmu adab dan akhlak. Ilmu adab atau akhlak. Allah mendidiknya supaya memberi salam dan menjawabnya, memuji Allah selepas bersin dan menjawab orang bersin dengan mendoakan rahmat. Ucapan salam, memuji Allah ketika bersin dan menjawab orang bersin merupakan syariat yang diajarkan oleh semua nabi-nabi kepada umat masing-masing. Ia merupakan pusaka peninggalan Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan, tengok yang kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ajak kepada Nabi Adam ilmu berkaitan dengan adab. Allah tak ajak ilmu lain. Sebab itu ada satu kata-kata hikmat, kata-kata dalam perkataan Arab dia sebut apa? Ilmu tu dia macam tepung. Adab tu, ilmu tu dia macam garam. Adab tu dia macam tepung.
Ilmu tu sikit aja, tapi adab tu dia macam tepung, dia lebih banyak. Kita nak buat cok kodok kan, pagi ni nak makan cok kodok. Buh garam sekilo ke buh tepung sekilo? Tak ada lagi lah orang nak buat cicak dia buh garam sekilo, bubuh tepung secubit rasa. Tak ada. Dia kata pagi ni sama-sama kita menikmati menu cicak garam. Tak ada lagi lah, tak lah. Biasanya cicak tu tepung sekilo, garam secubit rasa. Garam itulah nilai ilmu dan adab yang mesti kita laksanakan ialah sebesar mana ataupun sebanyak mana tepung tadi itu. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, ia merupakan pusaka peninggalan Nabi Adam alaihi salam. Semua nabi-nabi ajak dengan perkataan yang sama macam yang kita sebut tadi. Penghuni syurga saling memberi salam dan menjawab salam. Esok ni di syurga kita duk bagi salam, duk jawab salam lah sama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam juga akan memberi salam kepada semua penghuni syurga dan meredainya. Esok ni tuan-tuan, bila semua manusia dah dimasukkan ke dalam syurga, dah selesai dah masuk dalam syurga, pada masa tu Allah Subhanahu wa taala akan bagi salam dan Allah akan redha kepada semua penghuni-penghuni syurga, kepada kita semua. Dengan ucapan salam dan Allah redha kepada apa yang kita buat dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah bagi kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan cerita sambungannya. Sambungan cerita Nabi Adam, kita akan cerita bagaimana Nabi Adam alaihi salam lepas daripada baginda diciptakan, apa yang berlaku. Kita akan cerita bagaimana malaikat bagaimana daripada golongan iblis tak mau beriman, tak mau menyembah, tak mau ikut arahan Allah Subhanahu wa taala pertama. Kemudian yang kedua, kita akan cerita bagaimana Nabi Adam dan juga Siti Hawa turun mai ke dunia. Dan kita akan cerita bagaimana proses penurunan Nabi Adam alaihi salam. Dan kita akan cerita juga di mana tempat turun Nabi Adam. Sebagai riwayat kata turun sini, kita pun pernah dengar 2-3 cerita. Adakah cerita-cerita tu betul? Kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan cerita kisah hadis yang kedua insya-Allah, iaitu kisah Nabi Adam alaihi salam terlupa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.